Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Yang dihormati dan dikasihi saudara muslim, Tuan saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, adik-adik dan puasa, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah kita masih lagi berada di permukaan bumi Allah. Allah memberi peluang, kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Karena matlamat objektif tujuan Allah menciptakan kita sangat jelas. Kita tidak boleh menafikan, tidak boleh meninggalkan pertama kita sebagai hamba Allah. Apa tujuan Allah menghantar kita ke permukaan buminya? Agar kita beribadah, memperhambakan diri hanya kepada Dia, taat, patuh, akur kepada Dia. Lalu Allah datangkan Nabi SAW sebagai role model, supaya kita tidak tersasar, kita tidak terbabas. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ciptaan, matlamat Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, menjadi hamba kepada Dia. Ini barangkali kita sudah maklum. Umpamanya dalam surah Al-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan mereka itu adalah menjadi hamba kepadaku, beribadah kepada Dia. Title hamba ni apa yang diperintahkan oleh tuannya. Siapa tuan kita? Allah. Maka kita buat. Apa yang ditegah, yang dilarang, kita akan tinggalkan. Kerana kita tahu title kita, status kita sebagai seorang hamba. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat yang telah dibacakan di awal mukadimah tadi. Ianya terdapat dalam surah Al-Hajj, ya, surah Al-Hajj juzuk yang ke-17, juzuk yang ke-17 ayat 39. Allah berfirman yang bermaksud diizinkan, dibenarkan, dibolehkan berperang bagi kamu, karena sesungguhnya kamu diperangi, kamu telah disalib. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ayat ini diantara ayat yang pertama turun membenarkan kepada umat Islam. Ketika para sahabat, ketika Nabi berada di Madinah, ayat ini turun menjelaskan boleh kita memerangi orang yang akan memerangi kamu. Kerana apa? Kerana harta benda, kerana mempertahankan nyawa ahli keluarga, pertahankan agama, pertahankan tanah air. Allah melihat sesiapa saja yang coba nak membunuh, yang coba nak memerangi kamu, maka ayat ini membenarkan. Pada peringkat awal ketika Nabi berada di Makkahul Mukarramah, masa itu Nabi ditindak, disalimi, dikata yang buka-buka. Tapi ketika itu Nabi mendiamkan diri, Nabi tetap bersabar.
Mereka kata ni keperbagaian tentang Islam, penghinaan, cercaan, bagi hamun, tapi dia ada sabar. Akhirnya mereka kufar Quraisy maka tukar strategi cerca bagi hamun para sahabat. Tapi Nabi juga tetap sabar. Nabi mengkhabarkan kepada para sahabat, tak tuh, kita sabar dulu. Ya. Yang akhirnya mereka di kalangan kufar Quraisy ada yang membunuh. Bila kita baca dalam sejarah, manusia yang pertama syahid adalah keluarga Ammar. Ayah dia syahid, demikian juga bondanya, ayahnya Ammar, ayah dari Yasir, kemudian bondanya Sumayyah. Manusia yang pertama syahid, manusia yang pertama syahidah. Masa itu tak dibenarkan lawan, uangnya nak bunuh kamu, tak apa, dia sabar. Sehinggalah turun ayat udzina lilladzi, dibenarkan, diizinkan, dibolehkan kamu berperang orang yang memerangi kamu sebab kamu teraniaya. Maka ayat ini membenarkan boleh. Kalau dulu di Makkahul Mukarramah kita tak ada kekuatan, tak apa, dia dulu sabar dulu. Tapi berada di Madinah, maaf, mereka coba nak menghapuskan agama Allah, maka akhirnya Allah membenarkan boleh perang. Nah, turun lagi ayat surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua pada ayat yang ke-190, turun lagi ayat waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la taqtadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangi olehmu, kata dia Allah. Allah gunakan perkataan kalimat fi'lul amr. Waqatilu, perangi olehmu di jalan Allah akan orang-orang yang akan memerangi kamu. Artinya siapa yang memerangi kamu, maksud memerangi kamu nih, dia coba bergiat-giat nak membunuh kamu. Bergiat-giat coba nak membunuh kamu, masa itu jangan lagi dia. Di Mekah bolehlah mereka awal boleh, tapi Allah dah benarkan lawan. Bila sebut perkataan kalimat perang, pasti ada yang terbunuh, ada yang hidup, ada yang terbunuh. Sama ada yang coba memulakan peperangan, mungkin dia bernasib baik hidup, yang diperangi terbunuh, atau dia memulai peperangan tapi dia terbunuh. Contohnya kata dia Allah, wala taqtadu, jangan kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani bersumberkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi berpesan kepada para sahabat ketika mengarahkan, boleh kamu memerangi orang yang coba nak memerangi kamu kerana agama kau, kerana harta kau, dan kerana mempertahankan agak tanah air kau, boleh kamu perangi mereka, tapi kamu jangan bunuh. Siapa yang ditegah oleh Nabi jangan bunuh, wala taqtulu walidan wala imra'ata wala syaikha. Kamu jangan bunuh anak-anak kecil, jangan bunuh perempuan-perempuan, demikian juga orang-orang tua. Karena matlamat perang ini kamu fokus kepada yang memerangi kamu, yang tak terlibat kamu jangan perangi mereka, kamu jangan bunuh mereka, kamu jangan ceroboh mereka. Kecuali perempuan berada di pihak musuh, yang perempuan atau orang tua itu berada di pihak musuh, dia coba nak membunuh kamu, yang kamu boleh balas, kamu boleh bunuh sebelum mereka. Berdosa dan tidak, haram dan tidak. Nah, bila kita kembali kepada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, demikian juga Ibnu Hibban, bersumberkan daripada Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi. Hadis ini kita boleh rujuk dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karangan Imam As-Suyuti. Beliau wafat pada tahun 911 Hijrah. Beliau seorang ulama tafsir, juga ulama hadis, mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab Al-Jami'us Shaghir.
Dan kata Imam As-Suyuti, hadis ini statusnya adalah hadis hasan. Maksudnya boleh kita menyebarluaskan, boleh kita beramal, boleh kita share kepada orang lain, boleh kita meyakini, mempercayai sebab title dia hasan. Hadis ini dia ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, apa kata Nabi? Ada 4 perkara. Pertama, Nabi sebut wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Para siapa yang terkorban ia kerana mempertahankan harta bendanya, maka ia syahid. Dalam hadis ini kita jangan salah faham, jangan salah tafsir. Ada di kalangan kita ni, mungkin juga wallahu a'lam, ada di kalangan para asatidz, ustazah, dia salah paham ayat Quran, terjemahannya betul, tapi cara tafsiran, cara pemahaman dia salah. Hadis-hadis Nabi ni betul, terjemahannya pun betul, cuma cara memahamkan salah. Nanti kalau ada kesempatan masa di ujung kita cerita sebagai contoh. Kembali pada hadis tadi, kan Nabi sebut yang pertama, para siapa yang terkorban ia kerana pertahankan harta bendanya, ia syahid. Timbul pertanyaan, mungkin orang tanya, takkah kita ini diperintahkan kasih ke Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya? Pasal apa dia kasih ke harta? Itu seolah-olah kasih ke harta, pertahankan harta dia daripada dirompak, daripada diambil, daripada rampas, tiba-tiba syahid. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fahamkan betul-betul. Hadis ni Nabi nak cerita tentang hak. Ya, kita diperintahkan mengasihi Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya, doa everything. You kena kasih ke Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, bahkan daripada diri kamu, daripada ayah kamu, daripada mak kamu, daripada anak-anak kamu. Ya, Allah dan Rasul itu. Hadis ni nak cerita pertahankan hak, harta dia. Kita jangan jadi orang pancur. Hak kita, harta kita, orang nak menceroboh, nak merampas, nak merompak, pertahankan. Lalu dia terkorban kerana pertahankan hak, dia syahid. Baik, kemudian yang kedua Nabi sebut wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Para siapa yang terkorban ia kerana pertahankan agamanya, maka dia syahid. Sebagai contoh, di awal tadi kita cerita tentang keluarga Ammar Yasir, orang pertama di kalangan lelaki yang syahid. Sumayyah, perempuan yang pertama syahid. Sebab apa? Dipertahankan agama. Nabi tahu dan tahu, cuma Nabi pesan dekat Ammar, bersabarlah bahwa Ammar, al-jannatu ma'idukum, kamu dijanjikan syurga. Bila diukur Ammar, diukur Yasir, diukur maknya, bola-bola ketiga-tiga pertata, bola mati-matilah, nampur-nampur tak sekali-kali. Akhirnya ayah dia dibunuh kerana pertahankan Islam. Kemudian bodanya sampai gila Ammar, maka Ammar mengucapkan kufur dekat Islam. Ya, irtadtu, aku murtad, aku kembali kepada agama asal. Akhirnya dia dibebaskan. Ketika dia dibebaskan, wah, riuh rendah di kalangan para sahabat, bergegas para sahabat menemui Nabi. Ya Rasulullah, inna Ammar kufur. Wahai Rasulullah, Ammar sudah kufur, dia sudah murtad, kembali pada agama asal. Tapi Nabi ni cermat. Kita kalau orang melaporkan sesuatu peristiwa, sesuatu berita, jangan cepat. Jangan cepat kita melatah, mengiyakan. Jangan cepat kita forward dengan tangan. Kita orang Melayu yang berislam ni kadang-kadang cepat kita forward. Nampak kita atau alasan atau catatan, yang forward ni ustaz, yang forward ni ustazah, yang forward ni orang masjid, orang baik-baik, tak kalah dengan buruk, kita pun forward ke buruk lain. Kita jangan cepat orang mengkhabarkan, kamu tahu dah si fulan, ya ke? Ya Allah, dia pun sampaikan, kamu tahu dah. Kita jangan cepat. Seorang mukmin, mukminah, muslimah cermat, hati-hati. Nanti dulu. Nabi bila dikhabar kaum dia sahabat, walaupun peristiwa itu benar, Ammar sudah dibebaskan,
keluar ungkapan kufur, sebab itu dia dibebaskan oleh kufar oleh Mekah. Betul. Sahabat Mekah ditekan Nabi dia. Nabi tak mengiyakan, Nabi tak membenarkan, Nabi tak terima berita itu bulat-bulat. Akhirnya wahyu turun. Sebab apa? Sebab Nabi kenal siapa Ammar. Nabi kenal. Turun ayat surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat 106, berhubung kait dengan kesabaran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kafara billahi min ba'di imani wa qalbuhu mutma'innun bil iman ila akhiril ayat. Barang siapa kufur dia dengan Allah sesudah dia beriman, melainkan ia dipaksa, illa man ukriha, melainkan ia dipaksa, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, akan tetapi hatinya penuh dengan ketenangan, ketenteraman dengan iman. Ayatnya asbabun nuzul berhubung kait dengan apa? Wahyu turun sampaikan ke Nabi, para malaikat Jibril mengkhabarkan, ia mulutnya kufur tapi hatinya tidak. Langsung Nabi sebut dalam hadis, inna Ammar, Nabi jawab ke sahabat tadi yang kata Ammar sudah kufur, inna Ammar muli'a imanan min qarnihi ila qadami wa talatal iman bilahmi wa syahmi. Contoh boleh berujuk. Hadis ini, perkataan ini dalam kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Al-Marhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang bermaksud sesungguhnya Ammar, kata Nabi, penuh dengan keimanan daripada ubun-ubun kepalanya sampai kepada ujung kaki. Bahkan imannya, kata Nabi, bercampur bilahmi wa syami. Lahmi itu daging-daging, wa syami lemak-lemak yang bercampur dengan iman. Maksudnya mulut dia kata kufur tapi hati tidak. Langsung Nabi sebut dalam hadis. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, bersumberkan daripada Thauban, salah seorang sahabat Nabi. Apa Nabi sebut? Rufi'a ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Apa maksud daripada hadis ini? Diangkat daripada umatku. Maksudnya diangkat, dia buat baik tak dicatat pahala, dia buat jahat tidak dicatat, dia itu berdosa. Diangkat daripada umatku 3 perkara. 3 golongan manusia ni, dia buat baik, dia buat jahat, tak berpahala, tak berdosa. Malaikat tidak mencatat kebaikan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan tak dicatat. Siapa 3 golongan manusia itu? Yang pertama, kata Nabi, al-khata', orang yang tersalah, tersilap. Bukan saja buat silap, contohnya sholat maghrib 3 rakaat itu dia tertambah 4 rakaat sebab disilap. Berdosa dah dia menambah rakaat maghrib, rakaat yang keempat dalam keadaan dia tersalah, dia tersilap, jawabannya tak berdosa. Batal dan sholat dia tak batal. Tapi kalau sengaja tambah dengan alasan, dengan catatan, apa salahnya menambah kurang yang tak boleh. Maghrib 3 kalau buat 2 memang tak boleh, hukumnya haram, berdosa, hukumnya tak sah. Lebih tak apa pun, sebab rakaat keempat baca Fatihah, ada rukuk, tasbih, i'tidal, sujud. Boleh tak? Agama bukan dengan akal. Selain itu maaf, lajak sikit. Uang buat haji, uang buat umrah, kerap bertanya, Ustaz kita tawaf, yang tak boleh kan Ustaz, dia tanya dia dulu jawab. Lepas tu boleh tanya, dia tanya dia jawab, dia tanya. Lepas tu tanya sudah stop, you jangan jawab, dia tanya dia jawab. Ustaz, kita tawaf ni kan Ustaz 7 pusingan, betul tak Ustaz? Tawaf wajib, tawaf sunat, mesti 7 pusingan. Bermula di aswad, berakhir tempat yang sama, betul tak Ustaz? Kemudian dia bercerita, dia tanya, dia sebenarnya Ustaz lebih tak apa kan, kurang yang tak boleh. Nampak dia jawab, dia cerita, dia tanya, dia jawab. Lebih tak apa Ustaz, contohnya 10 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan, lebih pada 7, dapat pahala ekstra. Dapat pahala ekstra.
pernah lelah kita berasa-asa tu tak kalah Tuhan tak kira pernah lelah keletihan berasanya kita yang tak boleh kurang, maksudnya namai tak boleh lebih tak apa Ustaz, betul Ustaz? Dia tanya, dia jawab. Saya terdengar baik-baik. Nabi ketika tawaf, sama ada tawaf itu tawaf ifadah, tawaf yang wajib atau tawaf sunnah, Nabi tak lebih pada 7, tak kurang tak lebih. Hujah kamu kurang tak boleh, lebih tak apa dapat pahala ekstra. Mana istilah kamu dapat pahala ekstra? Ada yang jawab, kalau tak silap ada ustaz, dijual nama ustaz. Tak tidak. Kalau tak silap ada ustaz, bagi tahu. Lebih tak apa, orang yang tak boleh. Okey, ada ustaz bagi tahu. Boleh tak you bagi tahu ke saya? Ustaz mana ya? Tak lah ya. Lupa, ada lupa pula. Tak ya, tak tidak. Kesaja mengada cerita. Dengar baik-baik, tak apalah kita lupa pak. Ada ustaz kata ke kamu lupa ke? Bila sebut tawaf sama ada yang fardu atau yang sunat, tak lebih tak kurang, cukup 7. Tidak ada istilah dapat pahala ekstra. Tak ada. Mana punya istilah? Mana you dapat pahala ekstra? Atau alasan takkan Tuhan tak nilai pernah lelah berasa-asa. Dia tak ada istilah begitu. Agama ni bukan dengan akal, agama ni dengan hukum hakam, dengan syariat. Lepas ni jangan lagi tambah takut, kurang tak boleh, pada Islam tak ada istilah itu. Kamu yang memandang. Dalam surah Al-Hasyr juzuk yang ke-28 ayat yang ke-7, Allah akan berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh rasul kamu ambil, apa-apa yang ditegak termasuk yang tidak dikerjakan olehnya kamu tinggalkan. Itu dia jawaban. Okey, kita jawab. Kembali pada hadis tadi, dia tersalah, dia tersilap, tak ada dosa. Okey, yang kedua, wat nisyan, terlupa. Tadi tersalah, tersilap, tak berdosa. Kemudian yang kedua, wat nisyan. Contoh, zuhur masuk pukul 1, berakhir 4:18. Hari itu zuhur dia tak sembahyang, asar sembahyang, Allahu Akbar, habis solat asar, dia pun zikir, dia pun teringat, rasa-rasa aku solat zuhur semalam, hari ini aku belum lagi. Allahu Akbar, apa hal dia lupa? Apalah yang kamu ingat? Hari ini belum lagi lah. Yang sembahyang tu semalam, dia terlupa, betul dia terlupa. Waktu zuhur tu dah berlalu, habis waktu tu dia tak solat pada waktu tersebut, berdosa tak berdosa? Pasal terlupa. Kemudian yang ketiga dalam hadis tu, wa mastukhrihu alaihi, orang yang dipaksa ke atasnya. Sama seperti Ahmad, dipaksa kufur. Kamu kalau tak kufur, tak murtad, aku bunuh. Tengok ayah kamu, tengok mak kamu, aku dah bunuh. Baik-baik, bebas. Dalam hal ini boleh memilih salah satu dan di antara dua. Kekal dengan agama, pak mati syahid. Kerana hadis Nabi yang kedua tadi, wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Para siapa yang terkorban dia kerana mempertahankan agama, syahid. Kalau itu amal tak dapat pahala syahid, nanti duduk bukan nak cerita waktu. Maksudnya dia boleh mengeluarkan perkataan kufur, murtad, tapi dia tak reda pasal apa dipaksa. Contoh yang lain, kamu minum arak. Kamu kalau tak minum arak, aku bunuh kamu. Minum sikit. Baik, bebas kamu. Dalam keadaan dia tidak menghendaki, terpaksa dia berdosa dan tidak. Tapi yang pula, okey juga, dia bolehlah. Astagfirullah. Musim-musim sejuk macam ni, okeylah, bolehlah. Masya Allah, haram berdosa besar. Okey, kita tinggal waktu. Yang ketiga dalam hadis tadi, lanjutan, waman qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Para siapa yang dia terkorban dan mempertahankan ahli keluarganya, dia syahid. Ada uang nak memperkosa anak gadis di kita pun pertahankan. Kalau bahasa pendekar, bahasa panglima, langkah mayat aku dulu. Kamu nak ambil anak istri, tak semudah itu. Berpantang ajar sebelum maut. Betul.
tiba-tiba terkorban dia karena pertahankan anak istri, dia syahid. Langsung yang keempat Nabi sebut waman qutila duna damihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terkorban dia karena mempertahankan nyawanya, syahid. Ada orang nak bunuh kita, manusia ni ada harga, ada nilai. Hatta dia non-muslim, kita tak boleh sewenang-wenangnya membunuh orang kafir atas alasan dia tak seakidah, dia tak seagama denganku, agama yang dianut bukan agama benar. Boleh tak bunuh? Tak boleh. Boleh tak kita ambil harta dia? Yang haram ambil harta orang Islam. Jadi bukan harta orang Islam. Boleh lah kucuri, boleh lah korumpat. Boleh tak? Tak boleh. Yang haram mengumpat, memfitnah, menjerja, kata-kata kasar, kesan, seagama seakidah, dia bukan Islam. Boleh lah kata dia, jerja dia pakai amat. Boleh tak? Tak boleh. Hukumnya tetap haram. Dia tidak menganut agama yang benar. Itu bukan urusan kamu, urusan Allah. Ya, dan next one, besok di hari akhirat, go to hell, itu hukum Allah, bukan hukum kita. Kamu jangan menganggap dia bukan orang Islam, boleh lah tipu-tipu dia. Kebetulan dia peniaga yang membeli itu non-muslim. Selalu orang Cina ni kalau tak tipu tak sah. Hari ini aku penjual, di pembeli, aku pula tipu. Balas mewakili semua orang Melayu. Boleh tak? Tak boleh. Berdosa hak, ya hak. Apa? Nak menunjukkan Islam ini agama sejahtera, agama selamat, agama baik, membawa keberkatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang dikatakan Islam. Okey, habis Pak. Kembali kepada apa yang berlaku di bumi Palestin. Jauh dari masuk. Setiap individu muslim dan muslimah wajib, bukan sunnah, bukan harus memberi bantuan dan memberi pertolongan kepada umat Islam di Palestin. Kita tak boleh apa dengan mengenal kami dengan Palestina. Kita orang Melayu di orang Arab, bahasa mereka pelayanan adat budaya berbeza. Apa bantuan, apa pertolongan? Nanti dulu. Kamu prihatin, kamu mengambil sikap kepedulian nasib umat Islam di Palestin, hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan harus. Sebab dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani bersumberkan daripada Hudzaifah bin Yaman, dalam hadis ini Nabi sebut man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan orang Islam ketika mana orang Islam itu ditindas, disalimi dengan perkataan, dengan perbuatan, sama seperti umat Islam di Palestin, mereka ditindas, mereka coba nak dihalau oleh tentera Zionis Israel daripada bumi mereka. Zionis Israel nak membunuh mereka secara tak langsung, memandangkan agama Allah di bumi Palestin. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan orang Islam yang lain ketika mereka ditindas, dizalimi, falaysa minhum, mereka bukan tergolong di kalangan orang Islam. Karena di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah akan berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bersumberkan daripada Abu Hurairah, Nabi sebut, Nabi nak cerita tentang perumpamaan orang Islam dengan orang Islam lain. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa tawassulihim kamathalil jasadil wahid ila akhiril hadis. Perumpamaan orang-orang yang beriman pada kasih sayang mereka, hubung-hubungi, tolong-menolong di antara satu sama lain, laksana satu anggota yang satu. Umpamanya, contohnya permisalan di cubit, bahawa kanan terasa bahawa kiri, mereka yang ditindas, tapi kita terasa juga kesengsaraan. Ya Allah Akbar. Nah, sebab itu wajib hukumnya kita mengambil kepedulian, membantu mereka sekurang-kurangnya dua perkara. Apa dia dua perkara itu? Yang pertama, dari sudut keuangan, dari sudut lahiriah, material, wajib kita mengulurkan bantuan sebab mereka kurang dari sudut makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim,
bersumberkan daripada Abu Hurairah. Nabi sebut, "Ma naqasa sadaqatun mimma", harta benda tak akan berkurang sebab kamu infak, sebab kamu sedekah, apatah lagi jalan yang benar, jalan yang Allah redha, infak. Contohnya kita nak infak ni kena hati-hati sebab ada yang mengambil kesempatan menegur di ayam terus. Kononnya tabung kemanusiaan plastik, nama bank account, rupanya scammer. Allahu Akbar. Ini pun satu hal, kita nawai itu betul. Rupanya nawai itu nak menyampaikan kepada mereka, tak sampai, masuk poket scammer. Maka selain itu dalam hal ini kita nak infak, nak menderma tabung kemanusiaan plastik, hati-hati cermat, kita kena kaji selidik dulu, betul tak? Ini sebagai wasilah NGO, wasilah perantara untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkewajiban tertentu, menyampaikan kepada mereka yang ditindas. Baik, yang kedua, apa pertolongan kita kepada mereka dari sudut kerohanian. Apa maksudnya dari sudut kerohanian? Dari sudut dalaman, jangan lupa berdoa. Kerana doa ini sangat ajaib. Dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini bersumberkan daripada Ali radhiyallahu anhu. Apa Nabi sebut? Ad-doa silahul mu'min wa imanuddin wa nurus samawati wal ardh. Kata di Imam As-Suyuti, hadis ini hadis sahih. Yang bermaksud doa itu senjata bagi orang yang beriman. Apa maksud senjata? Kekuatan. Kita kalau berdepan dengan musuh itu ada parang. Contoh, musuh ada senjata, kita tak ada senjata, yang ada hanya buku 5. Kalau you nak selamat, kita ada buku 5, you kena pasang langkah 1000 baru you selamat, betul. Tapi kalau you ada parang, tak apa. You ada parang, I pun ada parang, terpantang aja sebelum mau. Maksudnya nak ceritanya doa itu senjata bagi orang beriman, kekuatan. Jangankan agama kita mengajar tentang doa, tanyalah mana-mana agama, bila sebut tentang doa, sumber kekuatan dalam kehidupan mereka. Mereka meyakini doa ini boleh merubah kehidupan. Tanya orang Hindu, orang Kristian, Buddha, Chinese dan lain. Katalah contoh, Uncle India kita ni tak ada duit lebih daripada B40. Apa betul? Sakit dia. Kita tanya, Uncle pasal apa tak ke hospital, pasal apa tak ke klinik, pasal apa tak pergi jumpa doktor, kita sakit. Tak ada duit. Sekarang Uncle apa buat? I hanya boleh doa pada Tuhan I. Dia tak pergi ke hospital, ke klinik. Tak apalah, apa boleh buat, I tak ada duit, I susah, I berdoa. Pasal apa dia berdoa? Kerana dia meyakini dengan doa mungkin ada keajaiban. Betul. Lalu yang kedua, dalam hadis tadi Nabi sebut wa imanuddin, dia merupakan penegak tiang kepada agama. Maksudnya kalau kita nak buat bangunan-bangunan yang besar, yang tinggi, kena ada tiang yang kuat. Jangan jadi macam film piramid ini. Naik je bergegar. Apa hal ni? Siapa engineer? Ni engineer. Patutlah bergegar. Nak menandakan bahawa doa ni tiang kepada agama. Nak buat bangunan, rumah, pondok, tiangnya kena buat, boleh pasal lantai, dinding, atap. Betul. Yang ketiga kata Nabi, wa nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Doa itu cahaya langit dan bumi. Maksudnya, coba ya kita buat perumpamaan. Setiap hari matahari menyinari cahayanya, sumber kehidupan. Bercahaya matahari waktu pagi, wah, petukang, peladang, peternak, nelayan merasa sangat gembira. Cahaya matahari karena sumber kehidupan. Nak cerita tentang doa, cahaya langit dan bumi. Berapa minit lagi dan Sofia? 3 minit. Saya minta lagi 2 minit tambahan. Macam dalam parlimen. Tambah 2 minit ya, boleh ya? Boleh ya?
Sikit je nak habiskan bab. Sebentar saya tak nampak. Dalam perang Badar kita tengok, bila berlaku perang Badar, bila berlaku, jangan tanya saat, jawab terus. Perang Badar berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Hari apa? Jangan tanya saat, hari Jumaat. Waktunya waktu pagi. Bila tarikhnya 17 Ramadan. Bulan depan kita ada exam, jangan ada yang fit. Nanti ada soalan bila berlaku perang Badar. Jawab 4. Baru full markah. Berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, pagi Jumaat tanggal 17 Ramadan, maka ketemu. Boleh ya? Dalam perang itu kita semua sedia maklum, Nabi berdepan dengan pihak musuh 1000, tentera Islam 313. Tentera kafir itu ramai, bilangan tentera sama macam Zionis Israel. Mereka sangat berbangga, angkuh sombong kerana disambung oleh Amerika. Tapi nanti bila Nabi lihat peperang itu semakin berkecamuk, ramai tentera musuh kufar Quraisy, senjata mereka lebih kuat, lebih banyak daripada tentera Islam senjata. Kemudian mereka ada baju besi, unta, kuda. Nabi melihat kekuatan pada sahihnya pihak musuh. Apa Nabi buat? Apa Nabi buat? Nabi langsung mengangkat tangan. Dalam doa itu Nabi sebut apa? Allahumma hazil Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha tuhadaka wa tukadziba rasulah. Wahai Allah, inilah dia kufar Quraisy telah datang pada hari ini, ya Allah, penuh dengan keangkuhan, kesombongan, keegoan, mendustakan Engkau, wahai Allah, mendustakan Rasul. 2 menit lagi ya, 2 menit. Allahumma in hasil hisabatul yaum la tu'bad fil ardi abadan. Wahai Allah, sekiranya Engkau mengalahkan pasukan yang kecil pada pagi ini, Engkau tidak akan disembah buat selama-lamanya. Setelah itu perang Badar itu namanya Yaumul Furqan, hari penentuan, hari pembeza. Lalu bila Nabi berdoa penuh dengan kekhusyukan, setelah itu tadi saya dah sebut doa senjata, doa kekuatan, doa itu boleh merubah kehidupan, doa itu satu keajaiban. Lalu Allah turunkan ayat surah Ali Imran juzuk yang ke-4 ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adhillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah memberi bantuan, memberi pertolongan kepada kamu dalam perang Badar. Ketika itu kamu dalam keadaan lemah, dalam keadaan gundah-gulana. Pihak Islam, tentera Islam menangkap kalah-kalah kemenang pasar, tentera mereka ramai, senjata mereka canggih, sama seperti pejuang Hamas Al-Qasam. Dikompilkan dengan pihak musuh jauh lebih besar, tapi keajaiban itu berlaku, yang akhirnya Allah mendatangkan para malaikat. Kerana tentera Allah ni ada di langit, ada di bumi. Dalam surah Al-Fatah juzuk yang ke-26 pada ayat yang ke-4, di hujung ayat itu Allah berfirman, walillahi junudus samawati wal ardh. Bagi Allah ada tentera di langit dan ada tentera di bumi. Allah datangkan para malaikat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut, Ibnu Abbas berpandangan merujuk kepada hadis, tentera berkuda daripada langit, tentera berkuda daripada bumi. Malaikat datang dalam keadaan serba putih, memakai serban. Allahu Akbar. Apa yang berlaku di Palestin banyak keajaiban, perkara yang tak diduga. Mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada mereka. Maka kesimpulannya yang kedua ni, kita kena perbanyakkan doa, cari tempat-tempat yang mustajab. Tak apalah ya, walaupun sebenarnya saya banyak lagi nak cakap ya isu Palestin, tapi masa kita sudah terhad, masa kita mencemburui. Tak apalah ya, kita berhenti dulu. Kan? Besok ada lagi, Parlimen sidang lagi. Sidang saya minta atau speaker bagi peluang saya cakap. Macam Parlimen pula ni kan. Okey, jadi setakat ini mudah-mudahan apa yang baik kita dapat sama amalkan, yang tak baik kita istighfar memohon ampunan kepada. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.